Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur kepada Allah Ta'ala, kita kembali bertemu secara maya bersama Ustaz pada hari ini. Apa mak semua? Semoga dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Alright, jom tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita terus untuk menusuri pelajaran seterusnya. Abang-abang, kakak-kakak tingkatan 2, PCO pun dia, abang kakak tingkatan 2 pun dia juga. Alright, jom boleh kita pada pelajaran yang seterusnya. Pelajaran 13, panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ready? Dah bersedia? Jom sama-sama kita mulakan. Untuk yang pertama, marilah sama-sama kita seperti biasa duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang, dalam keadaan yang selesa untuk kita memperolehi ilmu. Dan jom kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang perlu ada depan kita semua. Dah. InsyaAllah tak perlu saya ulang lah, kerana kita duduk biasa dah. Buku teks buku, tulis buku kerja semua. Dan jom sama kita ikhlas belajar. Fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang akidah, buku teks muka surat 81 hingga 87. Buku teks 81, 87 dah buka. Ambil masa sikit tak apa, pelan-pelan. Dah. Alright, jom sama-sama kita mulakan untuk pelajaran ke-13, panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajar tingkatan 2. Alright, jom kita pergi dulu yang pertama. Maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bisa dengar atau kita bisa sebut iaitu kitabullah. Jadi apa maksud beriman kepada kitabullah ini? Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud yakin. Ustaz ulang sekali lagi. Yakin, maknanya beriman ni dia ada perkataan yakin. Apa dia? Yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Yang pertama sekali yakin. Yakin apa? Allah yang turunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. 3 benda. Yakin, kena yakin dulu. Allah yang turunkan kitab dan suhuf kepada nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Boleh dapat? Itu maksud beriman dengan kitabullah. Umat Islam wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى الآخر الآية. صدق الله العظيم. Ayat 136 surah An-Nisa. Allah sebut, wahai orang beriman,
tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul yakni Muhammad, dan juga kitab yakni wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Maknanya Allah suruh kita tetapkan iman, yakin dengan penuh-penuh yakin bahawa Allah yang turunkan kitab yakni Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab yakni wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi rasul yang terdahulu daripada Nabi SAW. Kita kena yakin. Itu maksud beriman kepada kitabullah. Seterusnya kita tengok nama-nama kitab dan penerimanya. Saya yakin percaya ramai dah tahu ini. Nama begitu, sama-sama kita ulang balik, refresh balik nama kitab dan juga penerimanya. Kita tengok dulu pada nama kitab dulu. Kitab yang Allah turunkan ada berapa? 4 itu saja je. 4 saja. 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasul, dan Rasul yang menerima juga berapa orang? 4 orang juga. Siapa dia? Jom kita tengok pada yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok kitab ada 4, iaitu yang pertama Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Untuk kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi siapa? Kepada Rasul iaitu Nabi Dawud alaihi salam dalam bahasa Syriani. Dalam bahasa Syriani. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat Nabi Musa bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Isa Allah turunkannya kitab Injil dalam bahasa Ibrani juga. Maknanya berapa orang Nabi yang Allah turunkan dalam kitab dalam bahasa Ibrani? 2, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir iaitu Al-Quran, tak lain tak bukan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi anak-anak boleh tengok carta ini ataupun jadual ini, boleh ingat nama kitab dan juga Rasul yang menerima serta bahasa yang disampaikan ataupun ditulis dalam kitab tersebut. Dapat? Cantik. Seterusnya kita tengok suhuf pula. Tadi kitab dan suhuf berbeza dari beberapa perkara. Beberapa perkara. Kitab buku lah, suhuf ni lembaran-lembaran untuk kita dapat tahu secara awal terlebih dahulu. Suhuf ataupun kitab adalah buku. Kitab adalah dalam bentuk buku, manakala suhuf ialah dalam bentuk suhuf dalam bentuk lembaran. Okey, terus kita tengok suhuf. Ni maksud suhuf. Suhuf ialah kalam Allah. Kalam Allah ni apa dia? Kata-kata Allah, wahyu daripada Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Suhuf ialah juga kalam Allah, kata-kata Allah, wahyu yang ada pada suhuf ini, hukum dasar, kata-kata hikmah dan juga pengajaran kepada manusia. Umat Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul yang alaikum ajma'in. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la dalam ayat 18 dan 19, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Sungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Okey, kita tengok pula suhuf dan penerimanya. Allah bagi suhuf ini juga kepada Nabi dan juga Rasul, yang mana mengikut Al-Imam Ibnu Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti berikut. Kita tengok yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Berapa suhuf yang Nabi Musa terima? 10. Nabi Musa terima berapa? 10. Nabi Ibrahim alaihi salam berapa? 10 juga. Nabi Idris alaihi salam lagi 20 jadi 30. 10, 10, 30. Dan yang terakhir Nabi Syeds alaihi salam, 50 bilangan suhuf yang Nabi Syeds
diterima. Jadi anak-anak boleh lihat pada carta ini, Nabi Musa 10, Nabi Ibrahim 10, Idris 30, Syeds 50. Dapat dekat tu? Boleh kita teruskan? Cepat pula noh. Tak apalah. Boleh tengok dan insya-Allah boleh ingat. Naik soalan, bukan setakat kita nak jawab soalan, akan tetapi kita perlu tahu sebagai umat Islam bahawa ini adalah perkara yang perlu untuk kita imani. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Kitab samawi ni mana? Yang Zabur, Taurat, Injil tadi itulah. Kelebihan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi apa? Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai. Apa kelebihan dia? Istimewanya berbanding kitab yang lain. Yang pertama, dalam Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat seperti akidah, syariah dan juga akhlak. Dalam Al-Quran lengkap, semua ada berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuklah dari sudut akidah, dari sudut syariah dan akhlak. Maknanya dalam kitab-kitab terdahulu ada juga perkara begini, sebut tentang akidah, syariah dan akhlak, akan tetapi dalam Al-Quran dia lengkap dan tiada tambah yang lain yang diperlukan apabila kita membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ni ada ayat sebelumnya yang kita baca pada potongan ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu, dinakum wa atmamtu alaykum, agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, nikmati, wa raditu lakumul Islam madina, telah aku redha akan Islam itu sebagai agama kamu. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ni memang kita biasa dengar dan ayat ini adalah ayat pelengkap. Allah nak sebut bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merangkumi, mencakupi, melengkapi segala ajaran ataupun risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu dan kandungan dalam Al-Quran itu. Maka kata bahasa kita lah, cover dari kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dapat? Cantik. Seterusnya, Quran terpelihara sehingga kiamat. Jika nak dilihat pada kitab-kitab samawi yang lain, terdapat tokok tambah, terdapat perubahan yang berlaku pada kitab-kitab samawi yang lain, yang seperti mana kita tahu dalam kitab Injil yang diubah sesuai, ada yang ditambah, ada yang dikurangkan dan digunakan, dan dia disebut sebagai Bible itu. Akan tetapi Al-Quran Allah sebut sendiri dan Allah jamin dalam surah Al-Hijj ayat 9. Sebelum tu kita tengok Allah SWT menjadi akan berjanji akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Allah sebut surah Al-Hijj ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Allah jamin, Allah berjanji, dan Allah sebut confirm akan sampai ke hari kiamat dalam keadaan Al-Quran yang terpelihara. Tiada tambahan, tiada pengurangan dan tiada penyelewengan yang berlaku dalam Al-Quran. Sehinggalah saat ini, sehinggalah hari kiamat nanti. Masya Allah, subhanallah. Seterusnya, apalagi keistimewaan yang ada pada Al-Quran, iaitu Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Apa maksud menasahkan? Ayat kita membatalkan, ataupun kata apa, ada Al-Quran, kitab lain dah tidak terpakai lagi untuk diamalkan secara keseluruhan. Nak belajar boleh ke? Kitab-kitab samawi yang lain kita nak kaji, kitab-kitab samawi yang lain boleh ke? Boleh.
tapi kita tidak perlu untuk beramal mengikut kitab-kitab terdahulu, kerana Al-Quran ini dah, macam Ayub Ustaz kata tadi, dah cover dah kitab-kitab seperti kitab-kitab terdahulu itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Surah Maidah ayat 48. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan kebenarnya kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka janganlah hukum antara mereka, yakni ahli kitab. Ahli kitab ni orang-orang yang beriman dan mengamalkan dengan kitab yang terdahulu, ahli kitab. Jangan menghukum antara mereka, Allah sebut ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maknanya siapa nak beramal dengan kitab sebelumnya tidak lagi terpakai, tapi jangan dihukum mereka itu. Maksudnya kita kena tunjuk bahawa Al-Quran yang ada di depan ini Allah jaga, Allah mengawasinya, Allah pelihara. Maka diperintahkan kepada kita untuk beramal dengan kitab Al-Quran. Alright, dapat nah? Jadi Al-Quran ni menasahkan kitab-kitab terdahulu, dan Al-Quran ini menjadi pelengkap kepada kitab-kitab yang terdahulu. Seterusnya, apakah tujuan Al-Quran diturunkan? Pernah tak kita bertanya sesama kita, apakah tujuan Al-Quran diturunkan? Adakah sekadar untuk kita nak membacanya? Adakah sekadar untuk kita nak melagukannya? Adakah sekadar untuk kita nak belajar tentang Al-Quran? Akan tetapi tujuan sebenar Al-Quran antaranya iaitulah sebagai petunjuk nombor satu, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Kitab Quran ini tidak ada sebarang keraguan, yakni syak padanya, tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ni bertakwa ni apa dia? Orang yang beriman lah. Orang yang bertakwa ni orang yang nak melakukan suruhan Allah, orang yang nak meninggalkan larangan Allah, orang yang takut kepada Allah, tu maksud takwa. Dan orang yang takut kepada Allah, orang yang nak buat amalan ikut Allah suruh, tinggal amalan ikut yang Allah larang. Rujukan daripada mana? Panduan daripada mana? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Tak payah duk guna buku panduan lain dah. Tak payah duk guna orang kata apa, rujukan-rujukan buku-buku lain dah untuk nak mendapat kesempurnaan dalam hidup, melainkan kita hanya rujuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulihi. Seterusnya, sebagai bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 43, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Sadaqallahul azim. Dan orang kafir itu berkata, kata apa ni? Engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Dia kata dekat Nabi. Maka Allah suruh Nabi kata, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan tentang kitabullah. Maknanya ahli-ahli kitab, bila mereka baca kitab-kitab terdahulu yang mengatakan bahawa satu masa akan diutuskan seorang rasul akhir zaman yang akan diberikan kepada rasul tersebut kitab yang dinamakan Al-Quran, maka Nabi sebut, hampa tak percaya kat aku tak apa, yang penting aku, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku, yang ni Nabi SAW, dengan kamu orang yang kata aku ni bukan rasul. Itu maksudnya. Dan Nabi sebut sungguhnya ada orang di kalangan mereka ni yang tahu
yang ada ilmu mengenai kitabullah yang disebut sebagai Al-Quran ini, kerana telah diceritakan oleh Allah dalam kitab-kitab yang terdahulu. Itu maksud dia. Jadi orang-orang ahli kitab ataupun orang yang tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW, mereka beriman dengan Nabi SAW dan yakin bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, dan mereka yakin Nabi adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya juga Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW. Apa itu mukjizat? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Kalau macam kita boleh buat magic, panggil mukjizat ke? Tak. Kan? Mukjizat. Hilang dapat keluar ni. bukan. Dah abang. Go. Maknanya apa? Mukjizat ni Allah bagi kepada Rasulullah SAW, yakni dalam bentuk Al-Quran, mukjizat paling besar. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran ini, Nabi Allah sebut dalam Quran, maknanya Allah suruh Nabi, perintahkan kepada Nabi sebut kepada orang yang tak percaya bahawa Allah utuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, yang mereka nak kata Allah, contohlah mereka kata lebih kurang, alah Muhammad hang ni mereka-reka lah, ni bukan Quran pun, ni ayat hang sendiri dah. Allah suruh Nabi sebut, kalaulah mereka berhimpun, berkumpul, manusia, sekalian manusia yang berjuta-juta dalam dunia ini bersama dengan jin pula, nak membuat, mendatangkan sebanding dengan Quran, nak buat macam Quran, Allah sambung, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Takkan boleh buat, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Itu dia maknanya. Sememangnya Al-Quran yang Allah turunkan sampailah kepada kita, turun kepada Nabi SAW, sampailah kepada kita sekarang, adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan jaga sampailah ke hari kiamat nanti. Tiada kata-kata daripada Nabi SAW melainkan ianya adalah kalamullah, dan ialah kitabullah. Boleh tahu tu? Boleh, insyaAllah. Seterusnya, ini cepat sikit. Okey, yang ni kita nak tengok something special in Al-Quran. Gitu. Penemuan sains dalam Al-Quran ni nak cerita tentang apa ni? Nak cerita tentang Al-Quran ni mendahului zaman. Nak cerita bahawa yang kita dapat dalam sains di dunia moden ini sebenarnya telah diceritakan terlebih dahulu dalam Quran. Walaupun pada zaman Nabi SAW, mana ada sains moden macam sekarang? Mana ada mikroskop, teleskop, stetoskop, apa kop lagi? Tak ada waktu tu. Yang ada pada dunia moden sekarang ni. Namun begitu, Allah cerita dulu dah dalam Quran. Nak habaq kata Al-Quran ini adalah sememangnya daripada pencipta kita sendiri, pencipta alam, pencipta seluruh semesta, segala makhluk Allah yang cipta. Bukti mana? Yang pertama, proses kejadian manusia. Kita belajar sains, kita tahu macam mana proses kejadian manusia dari sudut sains. Yes. Kan tetapi bila kita rujuk dalam Quran 1400 tahun yang lalu, Allah telah cerita dulu, Allah telah sebut dulu dah, Nabi telah sampaikan dulu dah kepada kita. Itulah cara-cara ataupun proses kejadian manusia yang pertama, datang daripada nutfah. Apa dia? Sperma. Sperma ni daripada siapa? Orang lelaki. Ayak mani ni disebut sebagai ayak mani ni. Datangnya daripada air mani. Dalam air mani tu ada sperma. Dalam Al-Quran disebut sebagai nutfah. Kemudian dalam nutfah tu bergabung dengan
ovum, sperma bergabung dengan ovum, benih lelaki, benih perempuan, maka jadilah satu lagi ciptaan Allah SWT yang maha agung, iaitulah alaqah. Dalam Quran Allah sebut. Dalil mana? Sekejap kita tengok. Alaqah ni apa dia? Segumpal darah yang disebut sebagai asalnya tu macam hati tu, segumpal darah beku tu. Sperma, maka terbentuklah bercantum sperma dengan ovum, dan sang kita belajar kan, maka jadilah segumpal darah yang disebut sebagai hati tu. Daripada alaqah, nutfah, alaqah, jadilah mudghah. Mudghah ni apa? Seketui daging. Daripada hati, maka terbinalah, dibina, lahirlah, berpecah lagi, adalah daging-daging di sekitar segumpal darah itu, nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian adalah pula dengan tulang-tulang tangan, kaki, kepala, tengkorak kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, yang disebut sebagai idham. Sebutan idham, cantik. Nutfah, alaqah, mudghah, idham, tulang. Daripada tulang itu dah ada darah tadi ni, segumpal darah hati tu. Kemudian ada daging, daripada daging keluar pula tulang-tulang. Daripada tulang-tulang itu dibalut pula dengan daging yang disebut idham lahman. Idhamun lahmun, tulang yang dibaluti daging. Idham ni tulang, lahmun ni daging. Daging ni yang kita cubit tu rasa sakit ni kulit kita kan, tapi daging tu lah dalam tu, gitu. Idhamul lahman, tulang yang dibalut dengan daging. Kemudian proses yang keenam, Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang ada padanya lengkap disebut sebagai anggota badan kita ataupun panca indera kita. Allah tiupkan ruh. Waktu tu lah baby duk bergerak menendang perut mak tu. Waktu tu kita tahu bahawa dah sempurna, dah 5 proses yang Allah sebut dalam Quran, sampai ke proses yang keenam. Allah tiupkan ruh dalam janin, dalam perut si mak itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan lahirlah seorang bayi yang comel di dunia ini, seperti Ustaz Rohishad Abidin. Dalil mana? Tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Surah Al-Azim. Kemudian kami ciptakan sperma itu yang disebut sebagai nutfah tadi tu, nutfah, hayat dan nutfah, menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Tengok, proses tu memang sebiji macam apa yang kita belajar dalam sains, tapi Allah cerita dulu dah daripada sains. Masya Allah, subhanallah. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maknanya waktu tu Allah telah tiupkan ruh kepada janin tersebut. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Subhanallah. Tengok, proses kejadian manusia Allah cerita dulu dalam Quran sebelum datangnya sains. Yang kita duk bangga dengan sains ni kan, Allah bangga, alhamdulillah lah kita belajar bab sains ni. Kita belajar bab teknologi, kita belajar bab mengkaji bab orang kata apa, perkara-perkara ilmu ini. Akan tetapi subhanallah, Allah sebut dulu dalam Quran, maka kita Allahumma salli ala Muhammad, imanlah, beriman kepada Al-Quran, yakni kitab Allah. Seterusnya ni cerita bab kulit badan kita lah, kulit manusia ni. Nak cerita pasal apa? Jom kita tengok. Penemuan sains mendapati bahawa medium penghantar rasa sakit, dia nak cerita pasal rasa sakit yang terletak pada kulit manusia. Dia bukan terletak pada isi, bukan terletak pada tulang, tapi terletak pada kulit.
Bukti mana? Kalau ikut dalam sains, memang dibuat kajian, memang ada nama dia reseptor. Ingat apa tak tahu lah Ustaz? Ingat Ustaz tak tahu? Ustaz tahu, boleh ya kan? Tahu lah juga sikit-sikit. Reseptor nama dia. Jadi bila ada reseptor, ni apa rasa ni kan, akan rasa sejuk, rasa panas, rasa sakit, apa, sentuhan lembut, tu dia punya apa, ada gambar tu kan, epidermis, dermis, saraf, gerakan rambut, tekanan, tu semua ada pada kulit, ikut sains. Tapi Allah cerita dalam Quran, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang yang kafir ingkar kepada ayat, yakni keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masuk hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Allah nak cerita dalam surah An-Nisa ayat 56 bahawa yang memberikan rasa sakit kepada orang-orang kafir yang diletakkan ataupun dimasukkan dalam neraka datangnya daripada kulit, yang mana kulit ini yang akan memberikan rasa sakit kepada orang-orang yang dibakar dalam neraka. Bila hangus terbakar kulit itu, na'udzubillah, maka Allah akan gantikan lagi kulit yang baru. Terbakar hangus ganti lagi, terbakar hangus ganti lagi, nak bagi rasa sakit yang sangat, azab sengsara itu sampai bila-bila, na'udzubillah. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, tahulah kita bahawa yang sakit itu datang daripada kulit. Sains baru datang selepas itu dan membenarkan, bukan membenarkan, maknanya baru jumpa apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran terlebih dahulu, itu tentang kulit manusia. Tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan, macam kita sebut tadi. Menurut sains, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis. Mitosis iaitu proses pertumbuhan kulit yang baru supaya kulit selepas kulit sedia ada rosak. Maknanya dalam sains disebut sebagai mitosis. Sebut sebagai apa? Mitosis. Jadi ahli sains ni. Jadi mitosis. Maknanya proses pertukaran kulit yang lama, dia orang panggil macam ngelupas tu kan, dia sebagai mitosis. Alright, dapat boleh tahu tu, insyaAllah. Seterusnya hikmah. Bila hikmah ni nak habis dah lah, saya setengah jam lah. Hikmah beriman kepada Allah, hikmah beriman kepada Al-Quran. Apa kebaikan, apa manfaat, kelebihan bila kita beriman, yakin dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Nombor 1, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta, kerana Al-Quran melarang perbuatan merosakkan seperti membunuh. Sebab apa? Kita rujuk Quran. Quran sebut jangan kita merosakkan harta, jangan kita bab menjaga jiwa, jangan membunuh, bab keturunan jangan berzina, harta jangan mencuri, jangan merompok. Bila disebut dalam Quran tentang perbuatan tersebut, kita bukan ikut buat, ikut larangan itu, kita tak buat perkara-perkara itu, maka dapatlah menjaga jiwa kita, menjaga keturunan, menjaga harta, kerana Al-Quran larang perbuatan tersebut, perbuatan yang merosakkan tadi. Yang pertama, dapat dekat tu. Cantik. Seterusnya yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat meningkatkan iman kita. Yakin kita kepada Allah dan juga Rasul. Kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam.
rahmatan lil alamin. Nabi SAW Allah utus, dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, Quran ini membawa panduan kepada kita semua, dan Allah berikan rahmat kepada Nabi SAW untuk disebarkan kepada seluruh alam. Kita kena yakin dan beriman, percaya bahawa Allah adalah Tuhan kita, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Confirm insya-Allah bila kita follow Al-Quran dengan betul, maka dapatlah lahir masyarakat yang berperibadi mulia. Maknanya yang beradab, yang berakhlak, yang saling menghormati, yang saling memberi, yang saling percaya mempercayai. Kerana Al-Quran yang ajak, Al-Quran yang suruh, Al-Quran larang pula kita buat perkara yang membawa keburukan, maka akan membentuk masyarakat yang berperibadi mulia. Seterusnya, yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Confirm Al-Quran menyuruh kita untuk sentiasa kita berbaik-baik sesama kita orang Islam. Dalam masa yang sama, kita menjaga juga hubungan baik itu walaupun dengan bukan Islam. Nah, orang yang bukan Islam, yang tidak memusuhi Islam, yang duduk bersama dengan kita, kita wajib untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Jika mereka memusuhi kita dan boleh membawa mudarat kepada kita, barulah kita perlu untuk memerangi mereka, dan barulah kita boleh untuk kita nak untuk tidak menjaga hubungan baik itu. Maknanya kita tak bersama dengan mereka lah sebab mereka musuh kita, macam tu. Tapi kalau mereka baik dengan kita, maka kita kena jaga hubungan baik itu. Siapa suruh? Allah suruh dalam Al-Quran. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Allah suruh dalam Quran, Quran suruh kita bekerja, cari duit, cari rezeki, cari kerja, jangan duduk saja. Rezeki bukan datang daripada langit. Nah, ni duduk atas tikar jadah, duduk berdoa saja. Kalau tak kerja, tak jadi. Quran suruh kita kerja, cari duit, cari rezeki yang halal untuk meningkatkan ekonomi negara. Boleh tahu tu, cantik. Dan yang keenam, negara aman dan maju kerana Al-Quran menyuruh manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Ni bab negara aman, negara harmoni, maju, berdaya saing dan mampu untuk menjadi yang terbaik di dunia kerana Al-Quran yang suruh kita buat perbuatan yang baik disebut sebagai perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang tak baik, perbuatan sifat-sifat mazmumah yang disebut sebagai perbuatan yang mungkar. Boleh tahu tu, cantik. Jadi ini adalah hikmah beriman kepada Al-Quran. Ada berapa tadi? Ada 6. Jadi boleh tengok dia punya keyword dia ataupun ayat awal dia supaya dapat kita elaborate ataupun kita lebih faham tentang hikmah beriman kepada Al-Quran. Firman Allah SWT yang mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan harian manusia ialah dari surah Al-Hujurat ayat 12. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Jom sama-sama kita baca, boleh? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ilal akhiril ayah. Sadaqallahu azim. Wahai orang beriman, Allah seru kita, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Jangan duk bersangka dengan orang, kerana sebahagian daripada sangkaan itu berdosa. Jangan duk kira, oh kawan ni tak kena, kawan ni tak betul ni, duk sangka buruk dah tu. Sangka tu berdosa. Allah sebut dalam Quran. Allah sambung lagi, dan janganlah kamu mencari salah orang. Jangan duk tengok salah orang saja. Tengok pada diri kita sama. Tengok pada salah kita. Jangan duk tengok pada salah orang. Kita punya kain pun terkoyak rebok belakang. Gitu ayat dia. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah setengah kamu mengumpat akan setengah yang lain. Mengumpat ni apa dia?
Duk bercerita hai orang di belakang. Hantar tak? Hantar. Lepas tu tak termasuk jenis tepuk bahu gitu. Ni nak cerita ni. Dia mula dengan hak tu panjang. Bukan sangat panjang cerita, panjang ngumpat. Gitu. Maka Allah larang kita, jangan kita duk bersangka, jangan kita duk mencari salah orang, jangan kita duk mengumpat orang. Ni benda-benda ni adalah berkait dengan kehidupan kita. Bila kita jaga bab ni, insya-Allah hidup kita akan aman, tenteram dan damai. Kerana dia mai daripada kita sendiri. Kita duk bersangka dengan orang bukan bersangka dengan kita. Kita duk mengumpat orang pun duk mengumpat dengan kita. Kita duk cari salah orang tak kena, orang ni tak kena, orang pun kata yang tak kena duk mengata kat orang. Jadi gitu cerita dia. Jadi sama-sama kita jaga diri kita, insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik pada kita. Boleh nah? Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Pelajaran 13, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan 2. Alright, dah selesai pelajaran kita pada hari ini. Jadi abang-abang, kakak, sudilah kiranya untuk kita buat kesimpulan. Tulis dalam komen di bawah. Jangan lupa kita sama-sama untuk share, kongsi perkongsian ini supaya dapat kita manfaatkan bersama. Jadi minta maaf, minta ampun anda ada kekurangan dalam perkongsian pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Sekali lagi, komen, like, share dan jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.